Okey, semua tutup mikrofon dulu. Semua tutup mikrofon. Alright. Kejap eh. Haikal, tutup mikrofon awak Haikal. Mikrofon awak off. Okay, right. Okay, thank you. Okay, right. Kita nak continue hari ni. Okay, very simple. Kejap lagi saya akan explain awak berkaitan dengan dua benda lah hari ni. Okay, kita akan tengok camera movement. Ya hari tu kita tengok character movement. Kita buat pergerakan karakter. Hari ni kita nak buat pergerakan kamera. Okay, kita akan gerakkan kamera lah. Okay, kita akan buat camera movement dan kejap lagi saya akan explain awak dengan lab test. Macam saya bagi tahu minggu lepas. Minggu ni saya nak buat lab test. Lab test adalah semua berkaitan dengan kita punya tubuh. Okay, so saya akan explain awak lab test tu macam mana nak buat. Alright, okay. So, kita akan continue kita punya storyboard. Semua nampak kan? Storyboard kan? Nampak? Alright, clear. Okay, so sekarang ni apa saya nak buat adalah kita nak buat camera movement. Okay, so bila kita nak buat camera movement ni kita boleh apply kepada semua scene yang kita ada. Okay, ataupun awak boleh apply pada a certain scene yang you guys rasa worth untuk you guys buat camera movement. Okay, sebenarnya tidak semestinya wajib kena apply dua-dua. Awak buat character movement dan awak buat camera movement. Okay, tak semestinya. Okay, apa yang boleh buat, awak boleh pilih either one untuk you guys gerakkan dia. Okay, tapi possible juga kalau you guys nak buat dua-dua. Okay, terpulang pada you guys kalau you rasa dia bersesuaian. Okay, so macam saya beritahu minggu lepas, apabila kita nak buat kamera ataupun kita nak buat pergerakan, tidak semuanya kita nak kena gerakkan. Kalau macam for example, if let's say you guys ada 3 karakter, you guys tak payah gerakkan semualah. Maksudnya you guys buat certain saja karakter yang you guys gerakkan, tak perlu gerakkan semua. Okay, kalau macam for example yang ni, takkan you nak gerak one by one karakter, agak kata apa, susah lah. You guys nak gerakkan one by one instead of that. That's why kita ada camera movement. Camera movement tu kita akan gerakkan all the frames yang ada, okay, supaya memudahkan untuk kita demonstrate macam mana pergerakan tu berlaku. Okay, alright, okay. So macam ada yang kat saya ni, okay, kalau tengok pada timeline saya ada satu, dua. Ada dua. Satu dekat sini yang villages tu, satu adalah yang dekat saya punya stone. Okay, so hari ni saya nak buat yang pergerakan kamera dekat villages tu. Okay, kenapa saya buat pergerakan kamera dekat villages? Sebab dekat villages terlampau ramai orang dan kawasan dia dan shot dia adalah wide shot. So, it's impossible untuk saya gerakkan one by one person dekat sini lah. Okay, so apa yang saya buat sekarang ni adalah, first kali, pergi dekat belah bawah, awak punya ni, timeline tu, okay, kat thumbnail tu, tukarkan kepada timeline. Okay. Right. Okay, so sekarang ni awak pilih awak punya scene yang ada dalam awak punya story. Okay, lepas tu tukarkan kepada timeline. Okay, dan pilih scene yang kita nak buat camera movement. Okay dah? Dah Right, okay. So, bila kita dah pilih kita punya scene yang kita nak buat camera movement, okay, ini adalah scene saya lah. Kalau saya gerakkan saya punya ni, ini adalah scene saya. Yang di mana saya akan buat pergerakan kamera lah, camera movement saya dekat sebelah sini. Okay, so ini adalah frame saya. Okay, this are my frame yang benda tu akan bergerak. So, apa yang kita perlu buat, sama juga macam kita gerakkan karakter, kita letak ni pada belakang, frame paling belakang sekali, yang hujung pada kita punya scene tu, dengan menekan button di atas ni, ataupun you guys boleh menggerakkan menggunakan mouse lah. Okay, kejap saya besarkan ni, so at least you guys boleh nampak. Okay,
Okay, right. Okay, boleh? Boleh? Okay, dah pilih scene. Alright. Okay, ada scene yang kita nak gerakkan. Okay. So, kalau perasan, dekat bawah nombor ni, okay, dekat bawah nombor ni ada satu perkataan camera. Dia tulis itu camera. Okay. Dan dia ada perkataan plus. Camera, lepas tu ada tanda plus. Saya nak you tekan pada camera yang ni, lepas tu tekan button plus. Bila you tekan button plus, dia akan buat satu keyframe. Okay. Dia akan create satu keyframe. Alright, okay. Dia akan jadi satu keyframe. Dia buat satu keyframe. Jadi tak? Tak ada kamera. Kalau kamera tu tak ada, yang ni sepatutnya ada ni. Cuba awak scroll. Dia kadang-kadang dia ada ke atas, dia tersorok sikit. Okey, ada? Dia sebab hari tu ada seorang budak dia hilang LA ni. L ni, layer ni. Layer ni pun hilang. Dia sebenarnya dia scroll. Awak kena scroll yang ni. Bukan scroll yang ni tau. Awak scroll yang ni. Yang kita punya timeline ni naik atas bawah. Tengok. Ada kan? Okey. Alright, okey. Cuba scroll kat sini. Scroll dekat timeline tu. Scroll atas bawah. Okay, right. Okay. Once kita dah buat satu keyframe dekat sini, alright, okay, bila kita dah buat keyframe kat sini, awak perasan tak kita punya ni, dia akan jadi ada bounding box warna hijau. Lepas tu ada satu dot dekat bawah ni. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, cuba tekan kamera yang dekat bawah ni, selection box ni. Bawah tu ada gambar kamera. Ada tak? Dia ada jadi bounding box bounding box. Warna hijau Alright. Okay. Semua orang ada bounding box tu? Ada. Alright. Okay. So, once kita dah ada bounding box ini, dia bagi tahu sebenarnya kita boleh buat adjustment lah pada kita punya box yang pertama. Alright, okay, tak apa. Sekarang apa kita nak perlu buat? Bila kita nak buat movement, kita kena ada 2 point. First starting point dengan end point. Kalau tak ada end point, kita memang tak akan boleh buat movement dan pergerakan dan sebagainya. Okay? So, apa yang awak perlu buat sekarang ni, ambil awak punya playhead ni, gerakkan playhead awak ke depan sampai hujung kita punya ni. Okay? Alright, paling hujung. Dan tambah satu lagi keyframe. Okay, dekat camera tu awak tekan satu lagi button plus. So, dia akan create those black lines lah dekat atas kita punya scene tu. Okay, dan lepas awak tekan tu, dia akan jadi warna lain. Dia akan jadi warna merah. Okay, ada? Okay. Alright. Okay, ada Alright, okay. So, dekat sini dia dah indicate. Warna merah adalah hujung. Warna hujungnya ni, frame ni adalah warna hijau. So, jadi kenapa dia tak buat warna sama? Supaya kita boleh indicate. Yang warna hijau adalah permulaan. Yang warna hujung adalah dia stop. Green bermaksud jalan. Red bermaksud stop. Alright, okay. That's why dia buat different color. Dia nak bagi tahu. Okay, macam mana benda tu bergerak dan sebagainya. Alright, okay. So, apa yang kita boleh buat lah dekat kita punya ni adalah kita boleh buat kita punya movement. Okay. Since that, apa yang saya nak buat adalah saya nak buat dia kamera tu adalah zoom in. Zoom in tu maksudnya kamera tu daripada jauh dan digerak masuk sampailah dia jadi frame yang macam ni. Okay, frame yang asal ni lah. Okay, bila saya nak jadi ending frame yang asal ni, saya tak gerakkan yang keyframe hujung ni. Saya akan gerakkan keyframe yang awal.
So saya klik pada keyframe yang awal ni sampai dia menjadi warna hijau. Dan sekejap saya zoom out dulu. Okey. Saya zoom out dulu. Okey, dan saya pergi balik pada kamera. Okey. So sampai dia tukar warna hijau. So apa yang saya perlu buat lah, awak boleh letak awak punya ni dekat awak punya bucu ni lah. Setiap bucu ni ada dia punya functional lah. Kalau tengok dia macam arrow jadi macam ni, you guys boleh tukar dia punya box. Okey, gerakkan kiri ke kanan. Okey. So tak jadi masalah. Awak nampak bila saya gerakkan macam ni, dia akan create this arch. Okey. Means once kita create this arch, nanti dia punya pergerakan akan jadi macam ni. Maksudnya kita twist the whole scene. Okay. So saya tak nak dia twist the whole scene. Saya just nak dia zoom the whole scene. So apa saya buat adalah saya letak ni dekat first frame dia. Okay. And then yang warna hijau ni sampai arrow ni saya just kembangkan dia macam ni. Alright. Okay. So kita akan nampak this arch. Okay. Function this arch ni dia akan bagi tahu. Kalau perasan dia ada arrow tau. Dia bagi tahu daripada arrow hijau ni dia akan terus pergi menjadi arrow yang warna merah ni, line warna merah. Daripada line warna hijau dia akan jadi line warna merah. Okey, sekarang ni cuba buat. Cuba buat dulu yang line warna hijau tu jadi line warna merah. Ya. Yeah. Benda hitam apa? Atas ni. Ini. Ini awak kena ini yang awak nampak storyboard nampak? Perkataan storyboard nampak? Perkataan storyboard. Kamera nampak? Kamera nampak? Nampak. Ada kamera dah ada saya dah tekan. Okey, lepas hitam panjang tu awak kena tekan ni first. Lepas tu pergi letak kat hujung ni. Lepas tu tekan button plus satu lagi. Jadi tak? Ya. Yeah. Saya dengan Azmi ada masalah yang sama. Kita orang dah tekan keyframe hujung-hujung. Tapi dia tak keluar merah hijau, keluar biru je. Tak apa. Kalau keluar biru, awak tengok kat sebelah kiri ni. Nampak ada gambar kamera ni, awak tekan tak? Dah tekan dah. Dah tekan Dia jadi color yang sama dua-dua. Sepatutnya dia akan jadi different color sepatutnya. Okey, tapi tak apa. Kalau biru, at least cuba gerakkan satu, tengok dia ada keluar tak arch ni? Dia jadi ada kan? Okey, tak apa. Tak apa, no worries. Okey. Sepatutnya bila kita tu dia memang akan bagi different color lah sepatutnya. Dia bukan sama color. Siapa tadi? Yang line ni ada? Ada, tapi saya kena dia macam kena tarik benda tu ke depan. Baru ada arch tu keluar. Kalau nak buat kecil jadi besar tak boleh. Kecil jadi besar, saya buat besar dari saya buat besar ke kecil. Kan macam warna merah tu kat dalam. Kat luar. Okey. Saya tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Dia keluar apa? Dia keluar warna hijau tu, lepas tu bila nak tarik warna hijau tak boleh. Warna hijau. Okey, warna hijau awak tu dekat first ni, betul? Okey, bila warna hijau tu dekat first macam ni. Sekejap saya. Okey, jadi sekarang ni jadi macam saya kan? Macam ni kan? Okey.
Bila klik yang ni, dia akan keluar yang ni warna hijau. Kalau saya klik yang ni, dia akan jadi warna merah, betul? Okey, bila klik jadi warna hijau, nampak tak yang arrow ni, bila saya letak kat hujung atas ni, awak tarik je ke kiri. Okey, boleh alright. Okey. Alright, okey. So, semua dah ada dah nampak ada arch ada garisan yang tunjuk arrow ni. Okey. So, bila saya play saya punya yang ni, okey. So, dia akan jadi macam ni. A very slight movement sebenarnya. Okay, a very slight movement. Kalau awak rasa macam ni, sir, ni terlampau pendek, sir. So, apa yang boleh buat? Kita panjangkan kita punya scene. Okay, so sekarang ni scene saya ni less than 1 second. So, apa saya buat? Nampak tu? Dia 1 second je bila saya tekan tu. So, saya drag dia. Saya jadikan dia dalam 2 second. Okay, 2 second something. Alright, okay. Bila jadikan 2 second, saya return balik. Bila saya play, dia akan jadi smooth je dia punya movement, kamera pergerakan dia. Alright, okay. Smooth je, alright, okay. Itu adalah kamera movement yang pertama, yang di mana kita boleh besarkan ataupun kita boleh buat vice versa lah. Vice versa maksudnya kita buat di sebaliknya. Okay, daripada kecil ke besar, besar ke kecil. Alright, okay, boleh. So far, siapa ada masalah untuk yang bahagian first part ni? Untuk menggerakkan kamera daripada zoom out, kita zoom in, masukkan ke dalam. Ada tak yang this icon, ada arch ni, semua ni ada, lepas tu ada arrow, semua ada? Semua ada, guys? Ada boleh Ada siapa-siapa ada masalah tak? Ada siapa-siapa ada masalah tak? Ada siapa-siapa ada masalah? Alright. Tak ada Okay Okay, clear. Okay, right. Okay. So, sekarang ni saya nak tunjuk yang kedua pula. Okay, itu yang pertama kita dah ada. Sekarang ni saya nak tunjuk yang kedua. So, yang kedua, apa saya akan buat? Saya akan menggunakan scene yang stone ni. Okay, yang stone ni. Bila saya gunakan scene yang stone ni lah. Okay. So, apa yang saya buat? Saya akan guna step yang sama. So, awak boleh tengok dulu. Ataupun kalau nak follow along pun boleh follow along. Okay. Stone yang kedua. So, saya ada camera plus dekat sini. Kalau tak ada camera plus ni, kalau awak tak nak guna yang ni pun, awak boleh guna yang dekat tools properties ni. Once kita klik gambar yang camera, lepas tu ada macam arrow dot-dot tu, okay, dia akan ada keyframe, keyframe, keyframe. Okay, kita plotkan keyframe yang mana kita nak lah. Alright, okay. So, apa yang saya buat, saya plotkan the first keyframe. Dia automatically akan keluar the first keyframe dekat sini. Untuk yang bahagian ni, warna hijau. And then, saya boleh drag sampai hujung. Dekat end of saya punya ni, saya tambah lagi another keyframe. Okay. So, dia end back to back dia punya keyframe. Dan hujung ni automatically dia akan jadi warna merah. Alright, okay. So, apa yang saya buat kali ni, sekarang ni saya nak buat reverse. Reverse adalah bermaksud dia kecil daripada asal dan dia membesar. Maksudnya dia zoom out. Nampak macam dramatic punya effects. Okay. So, dramatic punya effects kita akan nampak dia daripada zoom, kecil, daripada membesar. Menunjukkan revealing lah. Dia revealing those stones. Okay. So, apa yang saya buat adalah saya pergi dekat first frame dia balik. Okay, yang ni. Bila saya klik warna hijau, warna hijau ni saya kecilkan, minimizekan. Okey. Bila minimize, kalau saya ikutkan frame dia, awak perasan tak dia tak pergi dekat batu tu. Dia macam menuju ke suatu kawasan yang agak tidak center lah dengan batu tu. Okey. So, apa yang saya boleh buat, saya boleh letak saya punya mouse dekat tengah-tengah ni dan saya boleh free move. Saya boleh gerakkan hijau tu. Bagi dia betul-betul center dengan dia punya batu tu. Alright, okay. So, once dah dia punya center batu, center dengan batu tu, hujung ni, saya return balik pada hujung ni, saya nak buat dia ease out. Remember that minggu lepas saya ada ajar awak ease out. Okay, so kita ada ease out kat sini. So, sebelum tu saya drag dulu jadikan dia 2 second. Okay, dan saya letak ease out saya 1 second. Okay. So, bila dah ada ease out kat situ, once saya playback balik yang scene yang ni, okay, awak tengok apa jadi. Alright, okay. Gerak balik kat sini. Nampak dia slowly move
ending dia. Nampak? Dia slow je ending dia. Nampak a very good punya movement. So maybe saya boleh top up jadikan 2 tengok. Boleh tak ada? Okay. Dia boleh jadi 2 2 second. Okay. So apa saya buat kat sini, nampak Alright. Kita akan nampak dia slowly smooth je dia punya transaction batu tu. Alright. If you feel that's the animation macam nampak macam terlampau stagging sangat ataupun terlampau straight, okay, you boleh drag panjang lagi lah supaya kita akan nampak the stone tu, dia punya revealing stone tu nampak lebih dramatic. So jadi saya ada 2 seconds sini, saya drag dia maybe double 4 second. Okay, so when I drag double 4 second, okay, the same scene, dan bila saya playback balik, nampak just slowly kita akan nampak dia a good revealing dekat situ. Alright, okay? Ya. Yeah. Betul. Ya, first keyframe. Drag dia ke dalam, masukkan dia ke dalam. Okay, dia maybe okay. Sekarang ni cuba check dulu. Okay, kalau tekan dekat keyframe yang pertama ni, warna apa keluar? Warna hijau ke warna merah? Okay, klik kat keyframe ni. Lepas tu make sure awak punya mouse betul-betul yang dekat yang box tepi bucu kiri atas tu. Okay, jadi boleh? Alright, okay. Lagi ada siapa-siapa ada masalah? Ada siapa-siapa ada masalah? Alright. Sir, ataupun kalau cerita dengan saya, sir, ni macam bosan je sir punya animation ni, depan belakang kan. You nak buat macam orang kata apa, gila-gila sikit lah. Yes, boleh, tak jadi masalah, boleh. Okay, saya tunjuk if let's say you nak something different lah, you nak do something different. Alright, okay. So kita ada 2 key points dekat sini. Okay, this is the first key point. And then this the end key points. You nak make a different. So you pergi dekat tengah-tengah, dekat sini, and then you guys ada satu button keyframe yang kita boleh add on. Ini ada extra lah, saya cerita dengan you guys sikit lah. Kalau you guys nak buat, you guys boleh buat. Kalau you guys tak nak buat pun tak apa, tak jadi masalah. Okay, so you add another keyframe dekat sini, dia akan jadi different color. So apa yang saya buat dekat warna biru ni, okay, sampai dekat biru ni, saya ambil biru ni, saya gerakkan biru ni ke sini dulu. Saya kecilkan saiz dia. Lepas tu saya pergi dekat yang sebelah hujung ni pula. Saya add another keyframe. Dia akan jadi warna biru lain. Yang biru ni pun saya gerakkan dia dekat ujung ni. Saya adjust. Nanti awak akan nampak gila banyak gila jaring-jaring kan. Okay, nampak dia dah berserabut kan. So awak tengok animation dia akan jadi macam tu, nampak? You boleh do some crazy stuff lah dengan yang ni. Cuma saya beritahu konsep dia adalah based on kepada keyframe punya animation. So saya ada buat macam tu, zap, zoom, zap. Dia akan jadi macam tu. Alright, okay. You can do all those camera movement combine and everything lah. Okay, so dia akan jadi macam tu. Alright, okay. So you guys, selagi you guys boleh add keyframe tu, you guys boleh tukar all the movement, tak menjadi masalah. Alright, okay. Since saya tak nak all those fancy punya movement, saya make it simple sahaja. Just 2 keyframe. In out sahaja. So the in, ini pun dia zoom out. Ini zoom in, ini pun zoom out. Alright. Okay. Itu 2 sahaja. Alright. Okay. So far okay. So far okay. Boleh? Boleh ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan camera movement? Ada apa soalan tak berkaitan dengan camera movement? Tak ada. Okay, alright. Okay, katalah, sir, boleh tak saya nak combine saya punya camera movement dengan saya punya character movement, ataupun layer movement? Boleh. Okay, ini sampel saya dah buat sikit lah. Okay, ingat tak minggu lepas saya ada ni, saya besarkan, nanti awak nampak. Okay, ingat tak minggu lepas saya ada tunjuk dengan awak pergerakan yang dekat belah yang 3 orang ni, yang saya punya last scene tu. And and then sorry dekat dia punya ayat dia ada
The three warriors begin their journey. Okay, yang di mana ada 3 warrior ni saya shoot lah apa. Saya gerakkan dia akan mengarah menuju ke bukit tersebut. Alright, okay. So dekat sini sebenarnya asalnya adalah yang ni saja bergerak. Saya tak buat camera movement. Okay, saya tak ada buat camera movement. Tapi kali ni saya dah add camera movement. Camera movement adalah di mana kamera tu daripada ke belakang, dia zoom ke tengah. Okay, yang di mana sepatutnya sekarang ni yang bergerak hanya 3 orang ni je. Yang ni tak ada pergerakan tau. Sebab nampak ni, dia tak bergerak. Tapi bila saya play ni, awak nampak tak gunung tu pun bergerak sekali. Macam mana gunung tu boleh bergerak daripada besar ke kecil? Sebab apa? Sebab saya dah buat camera movement. Saya dah letakkan camera movement dekat sini. So bila saya letak camera movement, dia akan menggerakkan gunung dan overall apa yang kita buat dekat atas ni. Alright, okay. So kata for example, once saya combine, kata kat sini saya letak dekat sini saya buat is out. Maybe saya buat 2 second. Is it value? Okay. Saya letak 2 second dekat situ. Okay. Saya letak 2 second dekat situ. Dan bila saya tekan play. Alright, okay. Dia akan slowly kita nampak pergerakan dekat situ. Alright. Nampak gunung tu pun bergerak. Okey, kamera ke belakang. Alright, okey. Maybe saya cuba try pakai is in instead of is out. Alright, okay. Tengok apa dia punya effect dia. Alright, okay. So this one is more dramatical sikit lah. Dia slowly and then nampak karakter tu bergerak dulu, baru kamera tu akan bergerak. Okay, so this one is maybe, sorry. Saya drag this one a bit. This one is 1 second. Okay. Saya drag dia pergi maybe, sorry. Sekejap Okay, saya drag dia pergi 3 saat. Okay, 3 saat. Alright, okay. So, bila drag dia pergi 3 saat. Okay, you nampak tak? Very smooth je kamera dia dengan dia punya karakter punya movement. Alright, okay. So, kita boleh combine. Itu sample lah yang kita boleh combine both layer punya animation dan juga kita punya background animation. Okey, menggunakan camera animation. Okey, bila masa sesuai bila kita nak gunakan camera animation? Okey, kamera ni selalunya apabila kita ada terlampau banyak sangat objek dekat atas kita punya scene. Okey, kalau macam kita ada sikit saja macam ni, for example, saya buat 2 saja. Saya buat yang ni dan saya buat yang king ni, 2 saja. So you guys boleh move menggunakan karakter, nampak lebih obvious berbanding kita akan menggerakkan menggunakan semua macam ni. Ni yang benda-benda yang non-living non-living items, ataupun kalau yang living item pun tapi dia punya prop dan juga dia punya tu terlampau banyak. Alright, okay, yang menyebabkan dia tidak boleh untuk di animate lah one by one. Alright, okay. So, apa differentiate between camera movement dengan juga layer movement? Okay, kalau camera movement, dia punya tempat untuk gerakkan dia, keyframe dia dekat sebelah atas. Manakala untuk layer movement, dia punya keyframe dia dekat bawah. So, you guys will notice lah, kalau kamera dekat sebelah atas, kalau kita punya layer ataupun kita punya layer ni one by one ni adalah dekat sebelah bawah. So, you guys won't get confused lah untuk you guys buat layering punya movement. Okay, boleh? Boleh? Ya. Ya, ada soalan? Tak. Okey. Dia tak. Okey. Okey, dia okey, sekarang ni yang awak punya tu yang 2 color tu jadi tak? Ada tak 2? Jadi macam ni, jadi macam saya lah. Okey, so yang tak bergerak bermaksud sekejap Okey. Okey, so yang tak bergerak sekarang ni bila awak gerakkan timeline ni dia tak jalan. Macam tak logik. Boleh awak share awak punya skrin kejap tak? Saya nak tengok.
Okey. Okey. Dia tak bergerak. Dia stay apa tu, tapi yang ada yang warna satu lagi, yang satu lagi hitam tu dia bergerak kan. Okey. Tapi sketch tu tak bergerak. Okey, sekarang ni animation awak ada. Animation awak ada. Cuma sekarang ni playback awak ni. Awak punya playback tu tak betul tu. Okey, cuba dekat atas tu. Dekat sebelah atas, ni atas, dekat area atas tu. Okey, sebelah tu ambil gambar yang ada music tu. Yang ada music note. Music note tu tekan. Okey, cuba sekarang ni try play balik. Yang okey, cuba try play balik. Tekan button play. Button play. Itu betul, itu betul. Button play yang awak play biasa tu. Bukan ini. Jangan ni. Yang tu. Jadi tak? Sekarang ni camera movement awak memang ada. Camera movement awak memang ada. Cuma dia tak tunjuk awak. Sepatutnya dia akan tunjuk macam mana kita play. Macam mana kita akan jadi. Preview. Apa dia? Keyframe warna merah. Ada. Dia jadi biru. Dia bukan isu keyframe. Dia isu dia playback. Playback dia tak boleh tunjuk macam mana real time dia jadi. Kejap saya cuba tengok dekat camera view. Tapi kan saya. Ya. Saya punya ni apa ni? Okey. Background saya dia follow sekali ikut. Saya tengok. Kalau tengokkan scene ni, scene yang saya ni. Okey. Background saya tak ikut belakang tu. Okey. Kan dia punya, saya punya gunung ni yang putih. Okey. Dia ada gap. Sebab saya buat tak ada gap. Dia jarak. Okey, sekarang ni rasa maksudnya awak punya framing dah bertukar ni. Macam framing awak bertukar. Okey, tapi tak apa. Yang tu awak boleh besarkan gunung tu balik. Drag dia end to end lah. Cuma saya pelik kenapa yang camera movement awak dia jadi macam tu Dia sepatutnya, sebab yang lain tak ada isu pun masa tu. Okey, tak apa. Tapi tak apa, jangan risau. Sebab maksudnya kita nampak camera movement awak. Camera movement awak tu ada. Cuma kita tak boleh live preview. Live preview kan benda tu. Sekejap saya risau awak ada tertekan. Yang ni pasal bila saya betulkan balik. Okey. Masukkan balik. Okey. Gunung belakang ni ikut balik. Okey. Risau maksudnya masa awal-awal tu awak tertekan button lain yang menyebabkan dia terfollow yang scene pertama tu. Faham tak? Maksudnya awak dah tercombine dengan scene pertama punya tu. Okey, nanti cuba delete balik yang kamera tu, yang kamera punya keyframe tu. Yang awak dah buat tu, delete balik semua, lepas tu awak redo balik tengok jadi macam mana nanti. Boleh? Alright. Okay. Lagi siapa ada masalah berkaitan dengan kita punya keyframe? Ada siapa-siapa ada masalah? Okay, boleh? Boleh? Alright, okay. Alright. Okay, saya nak ambil attendance dulu.